Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Anshami binti Azman wa رقم طالبة 0668 طيب سأقدم اليوم مقدمة صغيرة قبل الدخول إلى المحتوى التالي. Tawabi' merupakan salah satu daripada tajuk nahwu dalam bahasa Arab. Tawabi' juga merupakan isim yang mengikut perkataan sebelumnya dalam i'rab, iaitu perkataan tersebut mengikut perkataan sebelumnya dari segi rafa', nasab ataupun jar. Sebagai satu contohnya di sini iaitu badal. Sekiranya badal ini marfu', maka perkataan sebelumnya juga marfu'. Begitu juga dengan rafa' dan jar, ia akan mengikut perkataan yang sebelumnya. Selain itu, terdapat juga sesetengah kitab nahwu yang lain. Tawabi' ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu na'at, taukid, a'tuf bayan dan juga badal. Yang mana a'tuf bayan dengan ma'tuf biharf itu ia digabungkan sekali dalam satu tajuk, iaitu a'tuf. Tetapi lain pula dalam kitab Jami' Lurus. Tawabi' ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu na'at, taukid, a'tuf bayan, ma'tuf biharf dan juga badal. Oleh itu, adik kumpulan saya telah memilih satu tajuk iaitu badal dan akan menerangkannya dengan lebih mendalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Zahira binti Muhammad Akmal wa raqman talibah 06552 wahid. Ta'rif al-badal. Dari kitab At-Tatbi' An-Nahwi, badal adalah tabi' yang mengikut dari segi hukum, iaitu makna kalam yang merujuk kepada sesuatu sahaja. Kemudian yang mengikut isim sebelumnya dinamakan sebagai mubdal minhu. Ahli nahwu menyatakan bahawa badal adalah dengan niat untuk mengulangi amil. Contohnya, kana al-khalifatu Umar adilan. Asal ayat tersebut ialah kana al-khalifatu kana Umar adilan. Jadi kita boleh tengok bahawa dalam contoh ayat tersebut perkataan kana tidak diulang dan disebut hanya sekali. Oleh itu, dalam ayat tersebut perkataan al-khalifah adalah mubdal minhu, manakala perkataan Umar menjadi badal. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Amira binti Azizuddin. Nombor metrik 065800. Slide seterusnya adalah berkaitan dengan badal mutabi' dan badal ba'du minal kul. Badal mutabi' juga dikenali sebagai badal kul minal kul. Badal mutabi' ialah badal yang menggantikan sesuatu dengan keseluruhan. Bagi mengenal badal mutabi' ini, ia adalah badal ganti nama bagi perkataan sebelumnya. Badal dan mubdal minhu bagi badal mutabi' ini perlulah membawa maksud yang sama. Sebagai contoh, hadara al-muallimu Ahmad. Perkataan Ahmad merupakan badal dan perkataan muallim merupakan badal mubdal minhu. Untuk lebih mudahnya ialah badal adalah nama orang dan mubdal minhu adalah gelaran ataupun jawatan. Selain itu, mubdal minhu perlu dibina secara makrifah seperti al-mudir, al-talib, al-tajiru. Contoh lain bagi badal mutabi' ialah mempunyai isim makrifah. Contoh ayatnya adalah haza al-talibah al-mujtahidah. Perkataan haza merupakan badal, manakala perkataan al-talibah adalah mubdal minhu. Seterusnya ialah berkaitan dengan badal ba'du minal kul. Badal ba'du minal kul ialah badal yang menggantikan secara sebahagiannya. Ia juga adalah badal yang menyamai sebahagian daripada mubdal minhu. Contohnya, separuh, 1/4 dan suku. Contoh ayat bagi badal ba'du minal kul ni, qara'tu al-qissatu nisfuha. Perkataan nisfuha adalah badal ba'du minal kul dan perkataan al-qissah ialah mubdal minhu. Badal istimal huwa badalu syai'un mimma yashtamilu alaihi ala syarti alla yakuna juz'an minhu. Badal istimal adalah badal yang mencakupi maksud dari matbu'nya dalam hal maknawi. Hal maknawi ni seperti sifat, isi atau bahagian dari mubdal minhunya.
Contoh yang pertama adalah nafi'ni al-muallimu ilmuhu. Maksudnya ustaz bermanfaat bagiku, iaitu ilmunya. Dia bukan nak cakap ustaz tu yang bermanfaat, dia nak cakap ilmu yang ada pada ustaz tu. Jadi mubdal minhunya adalah al-muallimu, manakala badalnya adalah ilmuhu. Contoh yang seterusnya adalah ahbabtu Khalidan syaja'atuhu. Maksudnya saya suka Khalid akan keberaniannya. Dia bukan suka Khalid, tapi dia suka keberanian yang ada pada Khalid tu. Jadi syaja'atuhu adalah badal bagi Khalid. Contoh yang terakhir adalah a'jabtu bi'ali khalquhul karim. Maksudnya aku kagum dengan ahli akhlaknya yang mulia. Kat sini badalnya adalah khalquhu. Okey, kita masuk pula pada badal mubayyin. Badal mubayyin huwa badalu syai'un mimma yubayyinuhu bihaisu la yakunu mutabaqan lahu wala ba'dan minhu wala yakunu mubdal minhu mushtamalan alaih. Badal mubayyin ni dia terbahagi kepada 3, iaitu badal ghalat, badal nisyan dan badal idrab. Badal ghalat adalah ma dzakara liyakunu badlan minal lafzi allazi sabaqa ilaihi al-lisan. Badal ghalat ni berfungsi meralat kesalahan mubdal minhu, seperti ja'a al-muallim at-tilmis. Sebenarnya dia nak cakap yang datang tu tilmis, tapi dia tercakap muallim. Kiranya badal ghalat ni berkait dengan lisan. Seterusnya badal nisyan. Badal nisyan ma zukira liyakunu badlan min lafzi tabayyana laka ba'du dhikruhu fasadu qasduhu, iaitu badal yang berfungsi meralat maksud dari mubdal minhu disebabkan lupa. Contohnya safar Ali ila Damsyik bi'albak. Okey. Beza badal ghalat dengan nisyan ni adalah sumber kesalahan badal ghalat terjadi pada lisan, sementara badal nisyan sumbernya berkait dengan perkara yang berkait dengan fikiran. Okey. Yang terakhir badal idrab. Badal idrab maka nafi jumlah qasdu kullu min badal wal mubdal minhu fiha sahih ghairu anna mutakallim adlu an qasdu al mubdal minhu ila qasdul badal. Maksudnya badal idrab adalah badal yang berfungsi memalingkan maksud dari mubdal minhu. Contohnya khuzil qalam al waraqah. Maksudnya dia nak cakap ambillah pen, kertas lah. Mula-mula dia nak cakap ambil pen. Mula-mula dia memang nak suruh ambil pen, lepas tu dia suruh ambil kertas. Dia macam macam tu. Jadi dia pindahkan je. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syahira binti Saidi, nombor matrik 065844. Saya akan menerangkan mengenai hukum berkaitan badal. Hukum badal yang pertama ialah laisa bimasyrutin an yatatabaqa badal wa mubaddal minhu ta'rifan wa tankiran, iaitu tidak disyaratkan antara badal dan mubaddal minhu mengikut dari segi makrifah dan nakirah. Dengan kata lain, dalam pergantian tidak semestinya perlu digantikan makrifah dengan makrifah dan nakirah dengan nakirah. Dibolehkan penggantian itu antara makrifah dengan nakirah ataupun nakirah dengan makrifah. Sebagai contoh penggantian antara makrifah dan nakirah, fi surah Asy-Syura ayat 52 dan 53, ila siratim mustaqim, siratillah. Ayat siratillah yang berada dalam keadaan makrifah menjadi pengganti kepada ayat nakirah siratim mustaqim. Siratillah adalah badal dan siratim mustaqim adalah mubaddal minhu. Seterusnya penggantian nakirah dengan makrifah. Fi suratil Alaq ayat 15 hingga 16, lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin qati'ah. Perkataan nasiyah pada ayat kedua yang merupakan nakirah menjadi pengganti kepada perkataan an-nasiyah pada ayat pertama yang merupakan makrifah. Nasiyah merupakan badal dan an-nasiyah merupakan mubaddal minhu. Hukum badal yang kedua ialah yubdalu zahiru min zahiri wala yubdalu mudmar minal mudmar, iaitu dibolehkan penggantian antara isim zahir dengan isim zahir, tetapi tiada penggantian antara isim dhamir dengan isim dhamir. Contoh bagi isim dhamir digantikan dengan isim dhamir iaitu
kumta anta. Penggantian seperti ini tidak dibenarkan kerana ia merupakan taukid. Selain itu, wala yubdalu al-mudmar min az-zahiri ala as-sahih, iaitu tidak dibenarkan isim domir menjadi badal kepada isim zahir seperti ayat ra'aitu Zaidan iyyahu, kerana susunan seperti ini dianggap rosak menurut ulama nahwu. Seterusnya, wa yajuzu ibdalu zahiru min dhamiril ghaib, iaitu dibolehkan isim zahir menjadi pengganti atau badal kepada domir yang ghaib. Sebagai contoh, kaqauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asarrun najwa alladhina zalamu. Perkataan alladhina menjadi badal kepada wawul jamak dalam perkataan wa asarru, dan ia merupakan domirul fa'il. Jika penggantian melibatkan domirul mukhatab wal mutakallim, badal yang digunakan perlu badal ba'du min kul ataupun badal ihtimal. Sebagai contoh, penggantian isim domir dalam bentuk badal ba'du min kul. Kaqauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Perkataan liman yang merupakan jar dan majrur menjadi badal kepada perkataan lakum yang merupakan jar dan majrur al-mudmar, dan perkataan lakum juga merupakan badal ba'du min kul. Perkataan liman menggantikan perkataan lakum kerana suri teladan yang baik yang ada pada Rasulullah bukan untuk orang-orang yang tertentu sahaja, tetapi kepada sesiapa sahaja yang mengharapkan rahmat daripada Allah dan ketenangan di hari akhirat nanti. Seterusnya, penggantian dalam bentuk badal ihtimal. Kaqaulu syair, balaghana as-samaa'a majduna wa sana'una. Perkataan majduna menjadi badal kepada perkataan na, dan perkataan itu merupakan domirul fa'il dan ia juga merupakan badal ihtimal. Hukum badal yang ketiga ialah yubdalu kullum mina ismi wal fi'li wal jumlah min mithlihi, iaitu penggantian setiap daripada isim, fi'il dan jumlah dan seumpama dengannya. Yang pertama, penggantian fi'il dengan fi'il. Kaqauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab. Fi'il yudha'af menjadi badal kepada fi'il yalqa. Yang kedua, ibdalu jumlah minal jumlah. Kaqauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi'an'amin wa banin. Jumlah amaddakum bi'an'amin wa banin menjadi badal kepada amaddakum bima ta'lamun. Yang ketiga, penggantian jumlah dengan mufrad. Kaqaulu syair, ilallahi ashku bil madinati hajatan wa bisham ukhra kaifa yaltaqiyan. Jumlah bagi kaifa yaltaqiyan menjadi badal kepada mufrad hajatan dan mufrad ukhra. Hukum badal yang keempat ialah ubdila ismun mi ismi istifham atau ismi syarti, iaitu penggantian isim dengan isim istifham atau isim syarat. Bagi penggantian isim dengan isim istifham, wajib disebut hamzah istifham. Sebagai contoh, apabila ditanya kam maluka, aishuruna am tadatuna. Ishuruna am tadatuna yang merupakan isim menjadi badal kepada isim istifham kam. Bagi penggantian isim dengan isim syarat, wajib disebut inna syartiyahnya. Sebagai contoh, man yajtahid, in aliyun wa in khalidun fa akramahu. Aliyun dan khalidun merupakan isim dan menjadi badal kepada inna syartiyah man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurun Naimah binti Muhammad Syamzi wa raqmut talibah 06744009. InsyaAllah sa'ulki ala amsilatil i'rab. Baik.
boleh tengok pada slide. Contoh yang pertama iaitu marartu bi akhika Zaidin. Marartu i'rabnya adalah fi'il madi mabni 'ala sukun wa ta'u dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Bi akhika iaitu isim majrur bil ba wa 'alamatu jarrihi al ya li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Dan huruf kaf di situ adalah dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarin bil idafah. Zaidin adalah badal kul minal kul. Kalau kat sini kita tak tulis kul minal kul pun tak apa. Terus badal majrur wa alamatu jarrihil kasratu zahiratu fi akhirih. Baik. Seterusnya contoh yang kedua dari surah Al-Baqarah ayat 217. Qala subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Yas'alunaka i'rabnya adalah fa'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutin nun li'annahu al-af'alul khamsah wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Okey, ani syahri iaitu jar wa majrur wa shibhul jumlah muta'alliq bil fi'li yas'alunaka. Al-haram na'at majrur wa alamatu jarrihil kasratu zahirah fi akhirih. Kemudian qitalin badal istimal majrur wa alamatu jarrihil kasratu zahiratu fi akhirih. Fihi iaitu jar wa majrur wa shibhul jumlah muta'alliq bi mahzuf na'at fi mahalli jar. Okay, sekali itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hafizah binti Muhammadin. Nama matrik 065389. Secara kesimpulannya ataupun secara ringkasnya, badal adalah lafaz yang mengikut lafaz mubdal minhu dan berperanan sebagai objek yang dimaksudkan daripada mubdal minhu. Fungsi badal adalah untuk menguatkan ataupun untuk memperjelaskan lagi makna yang ada di dalam sebuah kalimat. Badal mempunyai 4 jenis, iaitu yang pertama badal mutabi', yang kedua badal ba'du min kulli, yang ketiga badal ihtimal, dan juga yang keempat badal mubayyin. Badal mutabi' adalah badal yang sama di antara badal dengan mubdal minhunya. Contohnya Ja'al muhadiru Ahmad, yang bermaksud telah datang seorang pensyarah yang bernama Ahmad. Yang kedua badal ba'du min kulli adalah badal yang merupakan bahagian daripada mubdal minhunya. Contoh dia qara'tul Quran juz'ahu, saya membaca Quran separuh juzuknya. Badal ihtimal adalah badal yang merupakan sesuatu yang terdapat pada mubdal minhunya. Contoh yu'jibuni Ahmad ilmuhu, yang bermaksud Ahmad telah membanggakanku akan ilmunya. Badal yang terakhir adalah badal mubayyin. Badal mubayyin terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama badal ghalat, iaitu badal yang berfungsi membetulkan kesalahan mubdal minhu. Yang kedua badal nisyan adalah badal yang berfungsi membetulkan maksud daripada mubdal minhu disebabkan oleh lupa. Yang ketiga adalah badal idrab. Badal idrab adalah badal yang berfungsi untuk memalingkan makna daripada mubdal minhu.